السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين قائد الدعاء في المجاهدين خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. أما بعد لله تعالى. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan muslimin, muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggal jauh segala tegahan dan larangannya. Dan sama-samalah kita berlumba-lumba mencari bekalan. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi tuan-tuan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana beri kesempatan kepada kita sama-sama berada dalam rumah Allah, ya, dalam suasana yang baru, dengan kapet baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima infak hamba-hamba Allah yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tuan-tuan, kita sambung tafsir Al-Munir. Kita sampai muka surat 196 atas tu. Bertanya sesuatu pada menyatakan pedoman hidup dan hukum hakam Fikul hayah wal hukum. Sambung 195 196. Jadi tuan-tuan, kita baca Al-Quran ayat yang berkaitan, iaitu kisah penyembelihan lembu. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amalan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Sadaqallahul azim. Kisah penyembelihan lembu. Jadi tuan-tuan, kita masuk teruslah, ya. Kita masuk pengajaran, kita ghostan, kita ke jalan depan sikit. Saya baca dulu. Pedoman hidup dan hukum hakam. Kisah ini memberi pengajaran, nasihat dan panduan. Ianya menerangkan sebahagian daripada keburukan dan kejahatan kaum Yahudi, sikap degil serta pendirian mereka yang engkar dan melampau. Antara pengajaran yang terpentingnya ialah: pertama, sikap melampau dalam beragama di samping karena banyak bertanya, kerana degil dan sinis, tidak disukai dan tidak digalakkan. Oleh kerana itu Allah SWT melarang kita daripada memperbanyakkan pertanyaan ketika Al-Quran diturunkan. Dalam firman-Nya, Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'ukum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu bertanyakan kepada Nabi perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu ia akan menyusahkan kamu. Sampai dekat tu. Jadi tuan-tuan, ya, inilah perangai orang Yahudi yang kita boleh mengambil batas sempadannya, ya, pengajaran kepada kita fikul hayah dalam kehidupan kita, ya. Sebenarnya bukan nak melaksanakan perintah Allah, ya, tapi melengah-lengahkan perintah Allah supaya nanti tidak dapat dilaksanakan langsung. Nasib baiklah, ya, walaupun dalam keadaan demikian Allah Ta'ala campakkan juga dalam jiwa mereka, ya, sanubari mereka rasa ingin melaksanakan perintah Allah. Sebab itu kalau kita lihat ada perkataan insya-Allah, sekiranya dikehendaki Allah, nescaya mereka mendapat petunjuk dan panduan dalam urusan menyembelih lembu tersebut. Memang dapat petunjuk, tetapi setelah berlaku, ya, beberapa kesusahan sehinggalah dapat juga akhirnya. Jadi amalan banyak bertanya ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang saya cerita, kalau kita renung dalam kitab yang lain, ya, saya bawa pandangan Imam Nawawi, ya, dalam tak ada dalam buku ni, dalam Syarah Matan Arba'in, ya, Imam Nawawi Asy-Syafi'i lah, ya. Dia kata, ketahuilah, i'lam, ketahuilah, wahai, ya, tuan-tuan, mari kita yang belajar, penuntut ilmu, anna su'al ala a'samin, soal itu berlaku atas beberapa perkara, ya. Perkara yang pertama, al-qismul awal, su'alul jahil anil fara'id ad-din kal wudu'i was salati was saumi wa an ahkamil muamalah wa nahwa zalik. Soal orang yang tidak tahu, jahil, ya, tidak tahu berkenaan dengan keparduan pardu-pardu dalam urusan agama, seperti wudu, seperti solat, seperti saum dan lain-lain hukum muamalah dan umpamanya. Itu yang pertama, kata Imam Nawawi, ya. Dan kemudiannya bahagian yang kedua, al-qismus tsani, kata Imam Nawawi, dia kata
As-su'al anit tafaqquhi fid din. Soalan, tujuan bertanya untuk mendalami urusan agama. Tafaqquh. Dia kata tafaqquh, ya, macam tadabbur lah, tafaqquh. La lil amal wahdahu, tapi bukan tujuan untuk beramal semata-mata. Contohnya qada, berkenaan dengan hukum qada, ya, qadi lah, ya, mahkamah, fatwa, ya. Wa hadza fardul kifayah, ini adalah tuntutan fardu kifayah. Nanti bila kita tanya orang lain pun tahu juga. Ya, ini tak apa. Qismus salis an yas'ala an syai', seseorang itu bertanya sesuatu perkara lam yuhibbuhu Allah alaihi wala ala ghairihi. Allah tak suka dan orang lain tak suka. Yang ni tak boleh. Yang satu dua boleh. Yang ni tak boleh. Ya. Dia, kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirahnya pernah menegur, ya, berkenaan dengan seorang sahabat. Saya ulang balik untuk saya dah cerita, yang bernama Al-Aqra' ibn Habis, nama dia. Aqra' ibn Habis. Apabila turunnya berkaitan dengan ayat wa atimul hajja wal umrata lillah, dia duk tanya Rasulullah, ya, dah tahu dah sebelum tu, dah bagi tahu dah. Dia duk tanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun kita nak menunaikan haji? Dia tanya macam tu. Dia tu dah bagi tahu dah terang dah. Dia duk tanya, afi kulli amin ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak menjawab soalan dia. Ya, mana Rasulullah tak sukalah. Ya. Kemudiannya barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, jangan bertanya kepada satu perkara yang aku biarkan. Kan? Maksudnya itu dah wahyu daripada Allah Taala. Cukuplah satu, berapa nak dua, berapa nak tiga. Kan? Cukuplah satu. Menyusahkan nanti. Itu yang kata kalau banyak tanya nanti menyusahkan. Ini ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak boleh tanya, boleh. Ya? Jangan sampai menyusahkan. Begitu juga perangai orang Yahudi. Ya. Mereka bukan tak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyyun, ya, mazkurun fi kitab Taurat. Sebut dalam kitab Taurat macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kemudiannya pernah juga diberitahu oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah ibn Mas'ud, inni ma'a Rasulullah fi harsil Madinah. Aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harsil Madinah, di satu mazra'ah, kebun di Madinah, ya. Kawasan yang subur lah, ya, yang boleh di kawasan laluan dalam kebun. Wa huwa muttaqi'un 'ala asibin, yang dia sedang bertongkat-tongkat dengan batang kurma yang ada kat situlah, ya. Famarra bina an-nas minal yahud, datang orang Yahudi, laluan orang Yahudi, ya. Faqalu sallu 'anir ruh, sallu 'anir ruh. Tanyalah berkenaan dengan ruh. Dengar dia tanya, apa tanya Rasulullah? Berkenaan dengan ruh, berkenaan dengan ruh, tanya Rasulullah. Faqala ba'duhum, ada juga, ya, sebahagian daripada mereka yang menegur, la tas'aluhu, ya, fayasta'balukum bima takrahun, dia akan lebih tahu lagi apa yang kamu tak suka. Fa'atahu nafarun minhum, datang juga sekumpulan yang ramai-ramai itu. Faqalu lahu ya Abul Qasim, wahai bapa Qasim, Rasulullah lah anak Qasim, ya, anak Rasulullah nama Qasim. Ma taqulu firruh, tujuan dia bukan apa? Sengaja untuk istihza', mempermain-mainkan Rasulullah. Pasal kata Rasulullah diam. Mana Rasulullah tahu haruh. Summa famsaka yadahu ala jabhatihi, ya. Kemudian dia pun pegang bau, ya. Pada ketika itu
turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Surah Isra ayat 85. Mereka bertanyakan tentang ruh, katalah kepada mereka, ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu tahu daripada ilmunya hanyalah sedikit sahaja. Ini tujuan dia untuk istihza', mempermain-mainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah 196. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Inna a'zamal muslimin jurma man sa'ala 'an syai' lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi." Dosa orang muslim yang paling besar terhadap orang Islam ialah dosa bertanya sesuatu yang tidak diharamkan ke atas orang Islam, kemudian yang diharamkan kepada mereka kerana pertanyaan tersebut. Menyusahkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratul masailihim wa ihtilafuhum ala anbiya'ihim." Mana-mana perbuatan yang aku larang kamu melakukan, maka jauhilah perbuatan itu. Dan apa sahaja yang aku perintahkan kepada kamu, lakukanlah sekadar kemampuan kamu. Justru orang-orang yang sebelum kamu binasa kerana banyak bertanya dan menentang nabi-nabi mereka. Tak lain dan tidak bukan orang Yahudi. Ya. Kemudian sambung lagi, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, "Wa karihalakum salasan qila wa qala wa kasratus su'al wa ida'atul mal." Tiga perkara yang sangat dibenci oleh Allah: banyak mulut, banyak bertanya kerana degil, dan membazirkan harta, membuang duit. Jadi bertanya sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Nawawi tadi, pada 1 dan 2 dibenarkan. Ketiga itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak salah nak tanya. Ya. Ini bukan nak tanya nak melaksanakan perintah Allah, kalau boleh nak elak supaya terlepas. Ya, sudah-sudahnya jenuh nak cari Baqarah yang warnanya sekian, digunakan sekian, ya. Jadi susah, akhirnya dapat juga walaupun ya dibayar dengan harga emas sepenuh kulit lembu tersebut. Ya. Antara pertanyaan dilarang ialah bertanya perkara yang dirahsiakan oleh Allah SWT dan pengetahuan hambanya, seperti masa atau waktu berlakunya kiamat, hakikat roh, rahsia qada dan qadar. Bertanya kerana enggan dan sinis serta dengan tujuan mempersendakan. Bertanya tentang kesan orang lain tentang sesuatu yang tidak perlu atau faedah untuk minta dia datangkan mukjizat dan perkara luar biasa. Ya. Kalau betul pun dia bukan beriman. Ya. Pernah satu ketika, ya, berkata Ibnu Abbas, ya, qala Ibnu Abbas, ni ambil daripada buku yang lain, daripada tafsir yang lain, qala Jabal bin Abi Qusair wa Samwal bin Zaid wa huma minal Yahud. Ya, Abu Qusair wa Samwal daripada orang Yahudi. Ya Muhammad, ya, panggil Muhammad ni, ya, ya Muhammad, akhbirni mata as-sa'ah. Ceritakan wahai Muhammad, bila berlaku kiamat. Kita pun tak tahu. Kan? Inna idza kunta nabiyan fa inna na'lamu mata hiya. Bila berlaku saat, bila berlaku kiamat. Kalau benarlah kamu ni seorang nabi, kami dah tahu bila. Amboi kata orang Yahudi. Ya. Samwil dan Qusair ni tadi. Lalu Allah Ta'ala turunkan lagi ayat dalam Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innaha ilmuha 'indallah. Mereka bertanya tentang hari kiamat, bila berlakunya, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, ilmunya adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya kita bersedia. Bukan nak tanya bila. Tak. Itu bukan urusan kita. Ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Meminda ditandang mukjizat dan perkara luar biasa secara engkar dan bongkak. Bertanya tentang perkara-perkara dongeng dan perkara-perkara yang tidak diperlukan, di mana jawapannya juga tidak mendatangkan sebarang faedah dari sudut amalan. Akhirnya bertanya tentang perkara yang tidak dinyatakan secara sama ada halal atau haram. Memang terutamanya dalam bab al-at'imah, makanan. Makanan ni memang ada banyak benda yang diasaskan pada hukumnya al-aslu fil asya al-ibahah. Asal ada satu benda adalah harus. Hatta ya'ti dalil ala tahrimuhu, kata kaedah, hingga datanglah dalil atas haramnya. Banyak daripada ikrar, pengakuan, kisah Nabi SAW. Pernah satu ketika Nabi SAW diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkunjung ke satu rumah atas jemputan sahabat Nabi bersama dengan Khalid bin Al-Walid, dan juga bersama dengan, diceritakan di situ, Ibnu Abbas, Rasulullah. Selepas peperangan berkunjung, dan kemudiannya dihidangkan dengan satu hidangan, iaitu dab. Saya cerita dulu dab. Dab. Bewak padang pasir, dab. Dab panggang. Jadi bila dihidang, Khalid Al-Walid makan. Kemudian disua kepada Rasulullah. Kemudian duk riuh, habaq berusah lagi apa tu? Rasulullah tarik balik tangan dia. Khalid Al-Walid tanya, "Ahwa haramun ya Rasulullah?" Adakah benda ni haram? Rasulullah tak jawab apa. Rasulullah jawab, "Innahu la yakunu bi ardi." Dia tak ada di tanah air aku. Di bumi Mekah tak ada. Kata lain tempat dia tak ada lah, kata Rasulullah. La yakunu bi ardi. Kemudian Khalid Al-Walid makan, Rasulullah tengok. Benda makan dab ni hukumnya adalah harus nak makan. Sebab Rasulullah tak halang. Asal dia harus makan. Tapi bawa Malaysia tak boleh lah. Bawa Malaysia tak boleh. Dab tu boleh. Sebab dab tu dia bukan makan bangkai. Dia makan sayup je. Boleh makan. Semua at'imah ni banyak benda-benda. Wa akhallallahu ni benda yang baik-baik. Wa hurima alaihi al-khaba'is. Ingat dalam Quran. Benda yang asal tu, kalau memudaratkan tu haram lah. Ada ciri-ciri dia. Allah Subhanahu Wa Taala merekod dan merakamkan dosa orang Yahudi yang bertanya sebagai sikap engkar, membantah dan menolak kebenaran yang jelas dalam Al-Quran. Inilah yang di ayat kita baca ni. Yang kedua, antara pengajaran diambil, perintah menyembelih lembu dan bukannya binatang-binatang yang lain adalah kerana ijlu atau anak lembu ialah binatang sembahan mereka. Kisah orang Yahudi, saya dah ceritakan dalam kuliah-kuliah yang lalu. Apabila Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Bukit Tur Saina, wa iz wa'adna Musa 40 lailah. Kami telah ambil perjanjian, wahyukan kepada Musa supaya naik ke Bukit Tur Saina selama 40 malam. 40 lailah. Orang yang di bawah itu pada ketika itu dicerita dulu, dipimpin oleh abang Nabi Musa yang bernama Harun alaihissalam. Ketika itu datanglah yang dinamakan Samiri, Musa as-Samiri, yang menggunakan ilmu sihir yang dia perolehi daripada Fir'aun. Ketika bersama Fir'aun, maka dia datangkan patung sembahan anak lembu. Tujuannya, lembu ini disebut dalam surah Al-Baqarah yang kita bincangkan pada tajuk ini adalah kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, untuk motifnya ialah untuk meremehkan perkara yang mereka puja dan agung-agungkan. Taubih, mencela. Lembu pun kamu sembah. Benda yang kamu tahu, ma la yaduruhum wa la yanfa'uhum. Al-Quran disebut benda yang tidak langsung mendatangkan mudarat, apatah lagi mendatangkan manfaat pada kamu.
Lembu boleh tolong apa? Kita makan dia boleh lah. Maknanya Allah Ta'ala taubih, cela, cemuh sembahan mereka tu, binatang tu. Ya, tujuan dia kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ya. Ni ada juga kan orang yang beragama Hindu, dia mengagungkan lembu kan. Lembu dipakaikan dengan macam-macam, ya. Ya, lembu tu boleh sentuh pula kepala dia. Ya, itu ikut suka dia lah. Ya, banyak benda yang lain lagi. Ya, jadi Allah Ta'ala mencemuh buatan mereka ini. Yang ketiga, sikap sinis mereka selain suka mempersendakan perintah Nabi menyebabkan mereka dicela, disela, dihukum dan diseksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berlaku, ya. Kalau kita lihat, saya ceritakan dahulu, orang Yahudi akhirnya dikeluarkan daripada bumi Baitul Maqdis, ya, pada zaman Kaisar Rum, iaitu pada zaman pemerintah Rum pada ketika itu, ya, yang bernama Tatus, ya, Malik Tatus, Kaisar Tatus diusir daripada bumi. Itu balasan dia, merempatlah sampai ke hari ini kemaruk dengan bumi Palestin. Itu orang Yahudi diseksa oleh Allah SWT. Dan kemudian yang keempat pengajarannya, menghidupkan yang telah mati untuk menghukum mati pembunuh yang masih hidup, menyalahkan bukti kekuasaan Allah SWT untuk menciptakan suatu cara berlawanan. Dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebut dia menghidupkan orang yang telah mati pada 5 tempat. Ini tempat yang pertama. Dan yang pertama ni bukan satu perkara yang sangat susah. Allah Ta'ala huwa allazi yabda'u khalqi. Dia yang memulakan, dia boleh mematikan dan menghidupkan semula makhluk-makhluk dia. Ya. Ayat yang kita baca, summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Ya, daripada ayat inilah, ya, Allah Ta'ala hidupkan, ya, paknakan dia, dan kemudiannya tanya, man qatalaka? Qatalani ibnu ahi. Orang tangkap, bunuh. Setelah dipukul dengan sebahagian daripada anggota lembu tersebut. Ini kuasa Allah Ta'ala. Dan kemudian terdapat lagi dalam Quran kisah-kisah yang lain. Dalam kisah yang lain di mana beribu-ribu orang keluar daripada kampung halaman mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Allah Ta'ala berkata kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan mereka. Kalau kita lihat peristiwa ini berlaku, saya dah cerita dulu, mungkin kita ingat balik, pada zaman seorang Nabi yang bernama Hirqil alaihi salam. Nabi Hirqil alaihi salam. Ya, yang saya cerita dulu. Ya, Nabi Hirqil alaihi salam. Kata ulama, ya. Kata ulama, Nabi Hirqil ini, ya, menurut satu riwayat, ya, daripada Wahab bin Munabih, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq daripada Wahab bin Munabih. Wahab bin Munabih menyebut, dia kata Nabi Hirqil ini setelah Nabi Allah Yusa' bin Nun. Wallahu alam. Dia kata setelah Nabi Yusa' bin Nun. Peristiwa ini berlaku pada masa itu. Ya. Ayat ni dia bagi pendek je. Ya. Dia pendek, yang saya bacakan tadi pendek. Tapi sebenarnya ayat ni kalau kita lihat panjang. Ya. Iaitu kalau kita rujuk Al-Quran, ayat surah Al-Baqarah 243. Saya baca sepenuhnya. Sebab yang dia bagi itu pendek, saya baca sepenuhnya lah. Ya. Cuma sekadar dia baca, dia kata faqala lahum mutu summa ahyahum. Dekat tu saja. Ayat yang panjang ni saya baca. Ya. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang keluar daripada kampung mereka? Kampung mereka. Ini ayat 243 surah Al-Baqarah. Tak ada ke sini. Yang dia bagi pendek je. Faqulu mutu. Ayat yang panjang dia, alam tara ilal ladzi 243. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang keluar daripada kampung halaman mereka? Kata ulama tafsir,
Kampung itu bernama Dawurdan. Dawurdan. Di Israel lah. Baitul Maqdis Palestin lah. Ya, satu qaryah. Satu kampung bernama Dawurdan. Zaman ini berlaku pada zaman Nabi Hirkil alaihissalam. Kata ulama selepas Nabi Yusa' bin Nun. Ya. Ada kata ulama lagi namanya Azra'at. Kampung dia bernama Azra'at. Dawurdan ada, Azra'at ada. Wallahu alam yang mana satu. Itu riwayat ulama. Dia kata, keluar daripada kampung halaman. Mereka sedangkan mereka beribu-ribu jumlahnya. Bukan seorang lari keluar daripada kampung. Ribu. Kata ulama lagi. Dan ulama tafsir kata, ada yang kata 4,000, ada yang kata 8,000, ada yang kata 9,000, ada yang kata 40,000. Wallahu a'lam. Saya hanya meriwayatkan pendapat ahli tafsir. Ya. Kenapa lari? Sebab mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka tidak beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan satu penyakit, iaitu penyakit taun. Taun kan berjangkit. Sama dengan kita lah. Kita diuji dengan penyakit. Ni, COVID ni. Mereka diuji dengan ta'un. Ya. Jadi, salah seorang daripada mereka, ya, berbincang-bincang, ambil keputusan, Allah, susah apa? Kita lari keluar daripada bumi Dawurdan ni. Selamatlah, kita tak mati. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka tidak beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala cerita. Maka Allah Taala berfirman mengenai mereka, matilah kamu, kemudian Allah Taala menghidupkan mereka sampai di satu tempat, kata ulama, yang bernama Wadi Afiq. Ulama bagi spesifik. Saya pun tak pernah sampai. Saya baca kitab tafsir. Satu tempat yang bernama Wadi Afiq. Ain Fa, ya, fa. Asif. Wadi ini satu pelembahan lah. Subur. Di situ Allah Ta'ala matikan mereka. Nak lari sangat. Mati ke semua. Ketika itu, datanglah seorang Nabi yang bernama Hizkil alaihissalam. Kan? Dia tengok, macam mana Allah Ta'ala nak menghidupkan orang yang telah mati. Mana lama lah tu. Tapi Allah Ta'ala jaga. Tulang belulang tu jaga. Kan? Tak lari ke mana, duduk situ je lah. Tak dimakan oleh haiwan. Daging habis lah. Kan? Kemudian kata ulama, saya ambil daripada riwayat. Lalu Nabi Hizkil diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru, ya ayatuhal izam al-baliyah. Dan kitab tersebut disebut wahai tulang-tulang yang telah hancur. Izam. Subhanahu wa taala ni wahyu. Ya ayatuhal izam al-baliyah la taksu kulla izamin ma 'alaiha. Bersatulah kamu antara satu sama lain. Bersatu. Bersatu balik. Pergi kat tuan dia. Dan ketika itu juga, selepas itu, daging pula bersatu. Dan akhirnya hidup. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kekuasaannya. Itu zaman Nabi Hizkil, sama dengan, lebih kurang sama dengan Nabi Uzair alaihissalam. Uzair ayat lain pula. Ini Nabi Hizkil alaihissalam dicerita oleh Allah Ta'ala dalam satu riwayat. Pada satu riwayat yang lain, mereka dimurkai oleh Allah Ta'ala kerana lari daripada medan perang. Wallahu alam. Saya cerita riwayat ni. Ada riwayat lain, lari daripada medan perang, Allah Ta'ala marah, mati kat situ. Wallahu alam. Jadi ceritanya, Allah Ta'ala maha berkuasa menghidupkan orang yang mati. Itu dia nak cerita dia. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhairi itu, dia kata ada beberapa tempat dalam Al-Quran Allah Ta'ala menghidupkan orang yang telah mati. Di sini dia kata 5 tempat. Okey, lagi. Muka surat 198.
Allah SWT berfirman dalam kisah Uzair. Uzair pula. Tadi Hizkil. Kan? Tadi Hizkil, sekarang Uzair 198. Allah Ta'ala berfirman dalam kisah Uzair alaihi salam. Nabi Allah Uzair. Wa qalatil Yahudi Uzair bin Allah. Ya, wa qalatil Nasara al-Masih bin Allah. Zalika qauluhum bi afwahihim. Orang Yahudi kata Uzair anak Allah. Orang Kristian kata Masih anak Allah. Uzair ni dah. Nabi Allah Uzair alaihi salam. Nabi Allah Uzair alaihi salam pun disebut dalam Quran. Saya bagi tahu ayat dia. Yang tadi saya bagi tahu dah, ya. Kisah Nabi Uzair, surah Al-Baqarah ayat 259. Tak sampai lagi lah. Kan? Kita baru ayat berapa? Ya. Kita baru ayat berapa? Ayat 60, 67, 68. Dia 259. Kisah Nabi Uzair. Ya. Firman Allah Ta'ala dalam Quran, saya baca ayat 289. Au kallazi marra ala qaryatin wa hiya hawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Fa amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'asa. Qala kam labista? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al-izami kaifa nunsizuha summa na'suha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lam innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Baqarah ayat 259. Atau sebagaimana seorang yang berjalan di satu kampung, wahia hawiyatun ala urusya, habis kampung tu semua jadi padang jarak, padang terkukur. Seorang yang berjalan, siapa yang berjalan? Tak disebut dalam Quran. Kata ulama tafsir, itu adalah Nabi Uzair alaihissalam. Nabi Uzair. Bukan semua Nabi disebut. Ada Nabi yang tidak disebut. Nabi Uzair alaihissalam. Siapa dia Nabi Uzair? Kata ulama tafsir, nama dia adalah Uzair bin Jarwah. Uzair bin Jarwah. Kata ulama, ada ulama mengatakan dia hidup antara zaman Nabi Allah Sulaiman dan Zakaria. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dia berjalan satu kampung. Dia kata ulama tafsir, dia menunggang keldai. Keluar daripada kebun dia. Dia berjalan, tersesat masuk satu kampung. Tengok kampung tu di padang jarak, padang terkukur. Kan, habis semua. Untuh habis rumah-rumah. Kan, orang mati bergelimpangan. Macam juga kisah tadi. Lebih kurang sama. Tapi di sini Allah Ta'ala nyatakan terus. Dimatikan, ditidurkan selama 100 tahun. Mi'ata amin. Sama juga macam kisah Ashabul Kahfi, lebih kurang. Tapi ni cerita ni 100 tahun. Kata ulama lagi, peristiwa ini berlaku, setengah ulama kata, selepas serangan ganas daripada Malikul Babil bernama Bukhtanasar. Sebab tu dia hancur ketika itu. Wallahu alam. Kalau kata Bukhtanasar 500 tahun lebih sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kalau Bukhtanasar lah. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dia pun duk renung bersandar tu, macam mana Allah Ta'ala hidupkan orang yang telah mati ni. Allah Ta'ala tidurkan dia. Tidurkan Uzair. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'asah.
Allah Ta'ala matikan Uzair 100 tahun. 100 tahun. Ya. Lama tu. Ya. Dalam keadaan tubuh badan Uzair itu, kata ulama tafsir, tidak pun hancur. Allahu Akbar. Tak hancur pun. 100 tahun tubuh dia duduk macam tu. Cuma orang yang keliling dia itulah hancur. Mati tadi kan. Tu yang kata. Kemudian Allah Ta'ala kata ulama, selepas 100 tahun Allah Ta'ala sedarkan Uzair. Dan kata ulama, mula-mula sekali anggota yang dapat digunakan oleh Uzair berfungsi adalah mata, kata ulama. Qala al-ain. Dan kata ulama, mata dia berfungsi untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata dia tengok. Ya. Qala kam labista. Malaikat tanya kepada Uzair, berapa lama dah kamu berada di sini dalam keadaan macam ni? Qala labistu yauman aw ba'da yaumin. Aku rasa baru sehari ataupun separuh hari. Masa dia datang, matahari lebih kurang tengah hari, ya, tengah hari duduk naik, mula naik kan, tengah hari sikit dalam pukul 10 11 tu matahari dah belum sampai ke tengah lagi Zuhur. Ya? Dia hidup pun masa tu juga. Dia duduk rasa macam sehari atau setengah hari. Dia kata pada malaikat, yauman sehari, atau ba'da yaumin, ba'da separuh hari. Qala bal labista mi'ata amin. Tak. Kata malaikat, kamu sebenarnya dah dalam keadaan macam ni selama 100 tahun. Tak percaya. Kata malaikat kepada Uzair, fanzur ila ta'amika. Tengoklah makanan kamu tu. Ta'am, makanan. Musarab. Unzur, lihat. Lihatlah makanan kamu. Dan minuman kamu. Wa syarabika, minuman. Syarab. Ya. Lam yatasannah. Makanan dan minuman tak berubah pun. Elok macam tu. Makanan tu kata ulama, ada yang katakan perahan buah anggur dan tufah daripada ladang yang dibawa masa naik kaldai tu. Kaldai dia macam mana pula? Dia okey. Allah Ta'ala jadikan dia lihat mata. Nak melihat kuasa Allah Ta'ala. Tengok macam mana pula kaldai dia, kaldai yang naik. Kemudian ayat lagi sambung. Ya. Lam yatasannah. Ya. Wanzur. Ya. Wanzur ilal izam kaifa nunsizuha. Wanzur, maafkan saya. Wanzur ila himarika. Tengok pula khimar kaldai kamu. Walinaj'alaka ayatan linnas. Kami jadikan ini tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Allah nak tengokkan. Wanzur ilal izam. Tengok macam mana Allah Ta'ala satukan balik tulang belulang. Kaifa nunsizuha. Summa naksuha lahma. Tutupi dengan daging laham. Falamma tabayyana lahu qala. Dah jelas kekuasaan Allah Ta'ala. Uzair pun berkata, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha berkuasa atas sesuatu. Itu kisah Nabi Uzair. Sambung Nabi Uzair tadi. Kita tak cerita ni. Ulama tafsir cerita. Ya. Uzair pun bila dah elok, dia pun teringat nak balik kampung dia. Dia tak ada cerita lah ni. Dalam tafsir ada. Dia pun nak baliklah ke rumah dia. Kebetulan, ya, bila dia sampai rumah dia, dia tengok ada seorang tua yang buta. Dia tanya, haza huwa baitul Uzair. Inilah rumah Uzair. Dia pun heran, macam mana? Dia pun teringat balik, macam mana dia ni kena Uzair. Uzair, dia kata, Uzair dah mati dah, beratus-ratus tahun dah. Kemudian pecah temelang, dia kata, ana Uzair, akulah Uzair. Kan? Dan kemudian dia ceritakan, dialah yang sebenarnya pembantu rumah yang masa ditinggalkan dulu celik elok, sekarang dah penyakit buta. Kalau benar kamu Uzair, Uzair ni seorang yang sangat baik, taat kepada perintah Allah, beramal dengan kitab Taurat. Kalau benar kamu Uzair, kamu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya disembuhkan mata aku, supaya aku dapat melihat wajah kamu, kata perempuan tadi.
Jadi Nabi Uzair pun berdoa kepada Allah Ta'ala dengan izin Allah Ta'ala, kan? Celek nampak Uzair, riuh satu kampung. Uzair, ini orang Yahudi ambil Uzair ni sebagai Tuhan ni. Kemudiannya yang saya tahu pada ketika itu, orang-orang Yahudi kebanyakannya dah lari meninggalkan kitab Taurat, kecuali Uzair saja yang tahu. Uzair lah ajak mereka beramal dengan kitab Taurat sebagaimana yang telah dilakukan sebelum ini. Dan kemudian ada orang Yahudi yang merasa takjub dengan kekuasaan Allah Ta'ala, terus melantik, mengangkat Uzair adalah anak Allah. Itu yang jadi jelas dalam Quran. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Ada di kalangan orang Yahudi yang mengatakan Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasaral Masihu ibnullah. Nabi Isa pula anak Allah, kerana lahirnya Nabi Isa tidak berayah. Ini Allah Ta'ala nak menunjukkan kekuasaannya. Subhanallah, tuan-tuan. Inilah yang diceritakan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pada menyatakan beberapa tempat dalam Quran yang Allah menunjukkan kebesarannya, iaitu menghidupkan orang yang telah mati. Dia kata sini ada 5 tempat. Jadi insya-Allah yang berbaki kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Tuan-tuan, itu yang seterusnya terus kisah Nabi Ibrahim pula. Kisah Nabi Ibrahim. Dia kata yang kelima seterusnya kisah Nabi Ibrahim. Kita sambung pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sama-samalah saya dan tuan-tuan mengambil iktibar daripada tafsir surah ini, iaitu sebagaimana disebutkan setiap kali akhir kuliahnya, iaitu al-i'tibaru li umumil lafzi la bi khususis sabab. Saya minta maaf, kita tutup kekurangan majlis kita, minta maaf, ambil masa sikit dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.